Okey, amin. Okey, kita mula Okey, so hari tu kita dah masuk ubahan langsung. Okey, sekejap saya share. Okey, nampak slide saya? Boleh respon tak? Nampak ke tak nampak? Okey, cakap sikit. Nampak ke tak nampak? Saya kena buka jugalah phone saya. Nampak cikgu. Okey. Salah. Okey, sekejap Okey, saya off kamera dulu. Alright, nampak. Dia macam tak gerak. Okey, so hari ni kita akan tengok hubungan. Okey, 3 pun boleh ubah juga. 3 pun boleh ubah atau lebih bagi suatu ubahan tercantum. Okey, ubahan tercantum ni maksudnya dia melibatkan 3 lah, 3 atau lebih ubahan langsung. Okey, kita tengok terus. Slide saya tu gerak tak? Tak, cikgu. Tak Okey. Sekejap Tak gerak Okey, kejap. Saya kena buat ni lah. Window, ni. Share screen. Okey. So kita akan tengok ubahan tercantum. Okey, ubahan tercantum adalah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab 2 atau lebih pemboleh ubah yang lain. So ni melibatkan 3 lah, 3 atau lebih variable. Okey, kalau sebelum ni awak tengok Y berubah secara langsung dengan X. Dia ada 2 je pemboleh ubah, Y dengan X. Okey, so ubahan tercantum ni dia ada 3. Y berubah secara langsung dengan XZ contohnya. Okey, so dia ada 3 variable. Okey. So sama juga, okey, dia punya penulisan dia sama. Okey, kita tengok contoh ni. Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Ni dia ada 2. Okey, X dan Z. Okey. So dengan keadaan M boleh 1, 2, 3 atau 1/2, 1/3. Okey, 1/2, 1/3 ni maksudnya punca kuasa ni. Okey. So contohnya X kuasa 2. Okey. Z kuasa 1/2. Okey, yang ni maksudnya X kuasa 2 punca kuasa 2Z. Okey, kalau dia pecahan kita boleh ubah dia dalam bentuk punca kuasa. Okey, dan K masih lagi pemalar. Okey, kalau dalam bentuk persamaan, Y sama dengan KX kuasa M, Z kuasa N dengan keadaan K adalah pemalar. Okey. Okey, tip pestari, Y berubah secara langsung dengan XZ. Okey, ialah cantuman 2 hubungan. Maksudnya, dia adalah Y berubah secara langsung dengan X dan Y berubah secara langsung dengan Z. Dia gabungan 2 hubungan lah. Okay, Y berubah secara langsung dengan XZ. Okay. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh.
tulis hubungan dengan menggunakan simbol, okey, simbol kadaran ni, okey, dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey. Soalan A, P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Okey, so senanglah ni. Kita tulis je dalam bentuk simbol. Okey, P berubah secara langsung dengan Q punca kuasa 2R. Okey. Okey, B. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. Okey, yang ini ayat dia ni, yang ni maksudnya W kuasa 2 lah. Okey, dan X kuasa 3. Okey. Okey, yang ni bentuk persamaan dia, lupa. Satu lagi dia dalam bentuk persamaan. So, P sama dengan K, Q punca kuasa 2R. Okey, ni Y berubah secara langsung dengan ni Kuasa 2W ni maksudnya W kuasa 2. Okey, X kuasa 3. So, bentuk persamaan dia, kita tambah K sahaja. Okey. Okey, C. Isi padu prisma V berubah secara langsung dengan luas keratan rentas A dan tingginya H. Okey, senang. Maksudnya V berubah atau V berkadaran dengan AH. Okey. So, V sama dengan KAH. Okey, D pun sama. JG same bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang dan kuasa 2 diameter tapaknya D. Okey. So W kadaran PD kuasa 2. Okey, sebab dia ada tulis kuasa 2 diameter tapaknya. Maksudnya D kuasa 2. So W sama dengan KPD kuasa 2. Okey. So yang ni senang lah. Okey. Okey, kita tengok contoh 10. Okey, diberi bahawa X berubah secara langsung, okey, ataupun dia bagi simbol sahaja. Kadar. Okey. Y kuasa 2Z, ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 6, Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Okey, yang ni kena cari K dahulu. Okey, macam biasalah, macam yang hari tu saya ajar, kita kena jadikan dia bentuk persamaan. Okey. So, X sama dengan K, Y kuasa 2Z. Okey, lepas tu kita akan cari nilai K. Okey, masukkan sahaja nilai yang diberi kat atas ni. X sama dengan 6, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5 untuk cari nilai K. Okey, so bila kita masukkan, so kita akan dapat nilai K kita 2/15. Okey. So jadikan semula bentuk persamaan. Okey, ni jadikan semula bentuk persamaan. Okey, X sama dengan 2/15, Y kuasa 2Z. Okey, dan dia suruh cari nilai, okey, inilah jawapan dia. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Okey, inilah. X sama dengan 2/15 Y kuasa 2 Z. Okey. Okey, contoh 11, dia ayat panjang. Okey. Ni contoh buku teks muka surat 13. Okey, tenaga keupayaan graviti E joule. Okey, ni simbol dia lah ni. Ni unit dia. Okey. Bagi satu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M. Okey, dan pecutan graviti. Oh, okey, ada 3 ni. 1, 2, 3. Ni macam tak datang. Tak ada. Okey, so ni ada 3 Maksudnya E berubah secara langsung dengan M, okay, G dan H. Ada 3. Okay. Ada 3 ni M, G dengan H. Unit dia tak payah tulis. Kita tulis dia punya variable sahaja. Lepas tu kita ubah dia dalam bentuk persamaan. K, M, G, H. Okay. So sekarang ni, ini. Diberi bahawa E sama dengan, tak nampak pula. Okay, baik. Saya buat. Okay, buat garisan je lah. Okay, E sama dengan 197. Okay.
kita keluarkan E197. Okay, lepas tu M sama dengan 4. G sama dengan 9.81. Okay, yang ini ni untuk cari K. Okay, masukkan dia. So 197 sama dengan K. M, buat kurungan G, H. E, M, G, H5. Sorry, satu lagi. H5. Okay, H5 untuk cari nilai K. Okay, so akan dapat K berapa ni? Tolong kirakan. Okay, kirakan. K kita berapa? Okay, yang ni darabkan dulu. Lepas tu nanti awak bahagi. 197 bahagi yang darab ni. 4 darab 9.81 darab 5. Okay, berapa K kita? 1. Bagi dalam bentuk pecahan. Kejap, tak dengar. Berapa? 1.004. Okay, kalau dalam bentuk pecahan? 985 per 981. Ya, tadi berapa tadi? Okay, kita check lah terus. Okay, ni samalah. Macam mana awak kira tadi? Apa tadi? Kiong Macam mana awak kira tadi? Okay, dia macam ni yang ni algebra ni. 197 sama dengan K. Okay, yang ni awak darab ni awak dapat berapa? 196.2. Yang ni. 196.2. Okay, so K kita 197. Oh, okay. Faham dia. Awak bundarkan Ni jawapan dia bundarkan ni. Dapat 0 point berapa ni? 1.004. 1 point. Kira 1 satu je point. lah tu kan cikgu. Kira 1 je lah. Okay, so dikira 1 je. Okay. So kira 1 je lah. Okay, kita bundarkan. Dapat 1 Okay, so jawapan dia kalau K kita 1, so K tu tak payah tulis lah. Maksudnya 1 mgh. 1 tak perlu tulis. So E sama dengan mgh. Okay. Okay. Tengok seterusnya. Okay, yang ni dia beri dalam bentuk jadual Okay, awak nampak dia ada 3 variable S, T, U. Okay. So dia punya hubungan dia diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Okay, so kena buat dulu yang tu. S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Okay, lepas tu buat dalam bentuk persamaan. KT punca kuasa 3U. Buat je macam tu. Okey. Sekarang dalam jadual dia akan ada satu kolom ataupun row. Okey. So yang ini ni dia bagi semua nilai. Ni semua nilai diberi. Yang ni maksudnya dia nak cari dia beri untuk cari nilai K. Okey. Ni untuk cari nilai K. Okey. So dah dapat nilai K baru kita boleh cari X, baru kita boleh cari Y. Okey. So cari dulu K kita. Okey, saya buat terus jalan kerja terus. Okay, so yang ni kita buat dulu dalam bentuk ubahan dan persamaan dia. Okay. Okay, itu. Kolom yang pertama tu, okay, untuk cari nilai K. Okay, so K kita akan dapat 2.5. Okay, bila dah dapat K 2.5, okay, baru kita boleh cari X dan Y. Okay. So T 1.2, U 125. Okay, yang ni untuk kolom ni
Okay, yang ni untuk kolom yang ni. Okay, untuk cari nilai X. Okay, so X kita 15. Okay, kemudian untuk cari Y pula, kita guna persamaan yang sama. Yang ni sama, persamaan yang sama Okay, sebab K tu pemalar, nilai dia sama sahaja. Okay, S50, T40. Okay, so gantikan, cari Y. Okay, so Y kita 0.5. Sorry, 0.5 kuasa 3. Ni punca kuasa 3 pindah ke sebelah kanan akan jadi kuasa 3. Okay, so Y akan dapat 0.125. Alright. Okay, boleh faham tak yang ni? Ada tak siapa-siapa yang masih keliru lagi? Yang ni? Ni senang ubahan tercantum. Okay, dia ada dua ubahan langsung. Dia ada tiga pun boleh ubah. Okay, boleh Okay. Okay, so yang ni samalah tadi ubahan tercantum. Okay, maksudnya dia ada satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Okay, ubahan tercantum. Okay, so ini menyelesaikan masalah melibatkan ubahan langsung. Okay, yang ni soalan penyelesaian masalah lah. Okay, okay sekejap. Dah berapa orang semua dah isi ke kehadiran? Dah. Ada 47 orang. Salah. Okey. Okey, sebelum saya masuk menyelesaikan masalah ni, saya masuk teruslah ubahan songsang dulu. Okey, yang ni semua ni soalan kebat, tak apa. Ujung nanti baru kita masuk soalan kebat. Kak Linda cari tadi. Dah tu. Oh, okey. Okey, so tadi ubahan langsung dengan ubahan tercantum. Okey, sebenarnya hari ni saya nak masuk ni ubahan songsang. Okey, boleh saya teruskan? Boleh? Boleh semua? Boleh saya teruskan? Boleh, Angkat cikgu. tangan sikit. Okey. Okey, so kita masuk ubahan songsang. Okey, ubahan songsang. Okey, dia ada dua je jenis ubahan. Langsung, songsang. Okey, dan dua-dua je senang je. Okey, kita masuk ubahan songsang. Okey, kalau ubahan langsung, dia bila ada dua pemboleh ubah, dua naik, satu naik, satu lagi pun naik. Okey, bertambah, satu lagi pun kena bertambah. Maksudnya dia naik, lagi satu pun naik. Okey, kalau langsung, okey, saya buat kat tepi ni. Kalau langsung, kita ada Y meningkat, X pun meningkat. So kalau songsang ni dia berubah. So kalau songsang senang je. Dia ada satu naik, satu lagi mesti turun. Okey, satu naik, satu turun. Inilah. Satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X berkurang. Okey, dia terbaliklah. Dia kena satu meningkat, satu berkurang. Pada kadar yang sama. Kadar yang sama ni maksudnya dia punya K dia lah. K dia mesti sama. Okey, dan sebaliknya. Okey, hubungan ini ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Okey. So ni kena ingatlah. Satu naik, satu turun. Okey. Okey, ni saya tak tahu boleh buka ke tak. Saya try Okey, macam fulcrum lah. Okey, fulcrum ni konsep jongkang jongkit. Ada ke tak? Oh, tak boleh ni. Tak boleh buka. Okey, tak apa. Itu tak boleh buka.
Macam permainan jongkang-jongkit lah. Satu naik, satu turun. Okay, ni macam dalam fizik lah. Fulcrum ni. Okay. Okay, kita tengok contoh. Contoh terus. Chia Ming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil dengan laju purata dia. Okay, kalau awak tengok kat sini, jadual dia semakin lama, okay, dia punya laju pun semakin berkurang. Betul tak? Tengok larian dia pun semakin slow lah. Okay. Nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda. Okay. Kalau masa dia bertambah 2 kali ganda, apa jadi pada laju purata dia? Okay, siapa boleh respon? Yang ni, kalau tengok jadual ni, semakin lama laju purata dia semakin berkurang. Okay. So kalau dia punya masa dia bertambah 2 kali ganda, laju kita pun apa? Berkurang 2 kali ganda. Ya betul. Kiong betul. Okey, berkurang 2 kali ganda. So kena ingat ubahan songsang ni satu bertambah, satu lagi berkurang. Okey. Soalan B, kalau masa dia berkurang 1.5 kali ganda, apa akan jadi pada laju purata dia? Bertambah 1.5 kali ganda. Okey, bertambah 1.5 kali ganda. Okey, betul lah. Okay, so yang ni masa dia darab 2 contohlah bertambah 2 kali ganda. Maksudnya darab 2 lah. So tengok dia punya laju dia berkurang 2 kali ganda. Okay. Okay, yang ni pun sama tadi. Kalau dia punya masa dia berkurang 1.5, okay, maka laju dia bertambah 1.5 kali ganda. Okey, so kita tengok terus hubungan dua pemoleh ubah. Okey, tengok dia punya penulisan. Kita punya kadar dia dulu. K dia dulu. So kalau ubahan langsung kita bahagikan. Yang ini kalau ubahan songsang kita akan darab. Okey, untuk cari dia punya pemala. Dia macam ni. Okey. Y. Y dia punya simbol sama, berubah secara songsang dengan 1/X ni. Okay. So dia punya K kita kat atas. So K kita tu maksudnya Y darab X. Dia punya pemala dia tu kena darab Y darab X. Okay. Inilah pemala kita kena darab. Okay, kita tengok dari segi simbol pula penulisan dia. Graf dulu. Okey, kecerunan graf garis lurus M ialah nilai K pemala ubahan songsang bagi graf Y melawan 1/X. Okey, kalau sebelum ni ubahan langsung, okey, yang ni ubahan langsung. Ubahan langsung kan, saya refresh balik. Dia punya graf macam ni, Y lawan X. Ni Y lawan X dan dia mesti bermula dari asalan. Okey, kalau ubahan songsang sama juga, cuma dia mesti melawan 1/X. Ni. Beza dia kat sini je. 1/X. Y melawan 1/X dan dia mesti bermula dari asalan. Okey. Maksudnya kalau ubahan songsang ni kalau awak buat Y lawan X, dia akan jadi terbalik tau macam ni. Tapi kalau awak buat Y berubah secara langsung dengan Y lawan 1/X, dia akan jadi tegak semula. Macam tu. Oh ada. Mana tadi? Tak, kita nak beli yang lain. Nak beli macam tu. Dia macam tu Ni Y lawan 1/X. Okey. Okey, so kecerunan dia K lah. Tapi K kita X, Y XY. Okey, ubahan songsang.
Okey, so kita tengok dia punya penulisan. Okey, simbol dia masih sama, cuma dia 1/x. Okey, 1/x. So dalam bentuk persamaan, y sama dengan k/x. Okey, k/x. Yang ini yang saya bagi tahu tadi. Kalau ubahan songsang, dia punya graf y lawan x. Ni y lawan dengan x Sorry. Macam ni nak sebut. Ini y lawan x. Okay, dia punya graf dia bentuk macam ni. Okay, bentuk parabola macam ni. Okay, tapi kalau dia y lawan 1/x, dia akan jadi satu straight line dan akan lalu pada asalan. Okay, graf ubahan songsang Okay, graf y melawan x ialah bentuk dia hyperbola. Okay, graf y melawan 1/x ialah garis lurus yang bermula daripada asalan. Okay, bermula daripada asalan. Okay, itu dari segi graf lah. Okay, dia punya bentuk lain. Okay, yang ni ada kuasa lah. So ada kuasa pun sama. Dan K dia mesti ke atas ni K dia sebenarnya mesti ke atas macam ni. Y sama dengan K per XN. Okay, jangan buat kat tengah-tengah macam ni. Nanti awak confuse. K per XN. Okay, so yang ni dia boleh jadi inilah punca kuasa 2 atau punca kuasa 3. Okay, atau sebagainya. Dan K ialah pemala. Okay. So kita tengok contoh. Okay, yang ni sama lah macam tadi. Graf Y melawan 1/xn ialah satu garis lurus yang bermula daripada asalan. Okay, dengan keadaan K ialah kecerunan garis lurus. Okay, apa itu basic je yang awak kena tahu. Okay, kita tengok contoh. Okay, ini contoh dalam buku teks muka surat 21 Okay, diberi masa T okay, yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang. Ni warna oranye tu yang penting. Okay, dia akan sebutlah berubah secara songsang atau secara langsung. Kalau secara songsang mesti awak dah kena ingat dah 1/. Okay, 1/T. Okay. 1/x. Tengok. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara X dan T. Okay, awak kena tengoklah hubungan dia. X dulu ke T dulu. Okay. Dengan mengira nilai XT dan X square T, tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X atau X square. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dengan menggunakan simbol kadaran ni. Okay, simbol kadaran. Okay, so yang ni awak kena cari dulu X square. Okay, XT, X square T. Ni dalam kolom tu kena tambah lah. X square, XT, X square T. Kalau macam sebelum ni awak bahagikan. Yang ni kena darab. Okay. So penyelesaian dia. Okay, cari dulu XT. Okay, dia cari dulu XT. Okay, darabkan. Okay, awak nampak tak nilai dia? Nilai dia sama kan? 360 semua. Okay, kalau X square T. Okay, X square T. Okay, nilai dia tak sama. Okay, akan dapat tak sama. So nilai K dia tu berubah-ubah. So yang tu bukan ubahan songsang lah. Okay, tengok yang ni yang ni. Ni nilai dia semua sama. Okay, so yang ni ubahan songsang. Okay, so yang ni nilai dia tak sama semua. So yang ni bukan ubahan songsang. Okay. So hasil darab XT memberikan satu nilai sama. Okay, X square T nilai berbeza. So maka T berubah secara songsang dengan X. Inilah dia punya kesimpulan dia. T berubah secara songsang dengan X. Okay. Okay, boleh faham tak?
ubahan songsang. Ada yang blur? Tengok sikit. Okey semua? Semua okey, angkat tangan sikit. Okey, good. Okey. Okey, kita teruskan contoh seterusnya. Okey. Dua kuantiti X dan Y, so dia ada dua pemboleh ubah. Okey, berubah mengikut jadual di sebelah. Menggunakan skala yang sesuai, lukis graf. Okey, ni lukis graf, tak ada apalah. Tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Okey. So, Y berubah secara songsang dengan X. Ni, mesti 1/X ni So, dia punya graf dia mesti Y lawan 1/X dan dia mesti lalu pada asalan Mesti lalu pada 0, 0. Okay? Kalau lalu pada 0, 0, itu ubahan songsang. So, kita kena cari dulu 1/X. Tu. Kita punya jadual kita. So, kena cari dulu 1/X. Okay? 1/X. So, bila kita lukis graf, saya padam sekejap. Mesti graf Y lawan 1/X. Okay. So, kita plotkan ikut skala yang sesuai. Dapat tak straight line? Okay, pembaris. Okay, nampaknya dia dapat straight line yang lalu pada asalan. Okay, so maksudnya yang ini Y berubah secara songsang dengan X. Okay, kita punya kesimpulan kita. Garis lurus bermula dari asalan. Okay, so dia berubah secara songsang lah dengan X. Okay, itu dari segi graf. Okey, kita tengok seterusnya, dua pemboleh ubah. Okey, yang ni bila soalan tanya suruh nyatakan ataupun ungkapkan X dalam sebutan bla 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 macam tu. Okey, soalan dia. Okey, contoh 18 buku teks muka surat 22. Okey, yang ni lah yang saya sebut tadi, ungkapkan Y dalam sebutan X. Ni Y sama dengan apa-apa X macam tu. Okey, hubungan dia. Okey, dan baca soalan dia secara songsang. Okey. So, yang diberi nilai yang ni atas ni sama untuk cari nilai K Okey, so tengok soalan A. Y berubah secara songsang dengan X. Okey, so mesti tulis dalam bentuk kadaran dulu. Okey, ni. Y berubah secara songsang dengan X. Okey, so persamaan dia. Okey, ni soalan B. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. So ingat 1 per punca kuasa 2X. Okey, so Y sama dengan KX. Hai, Amirul baru join. Pukul berapa dah ni? Sampai 10.20. Okey, Y berubah. Okey, Y sama dengan K per X. Okey, so yang ni pun sama. Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Okey, so cari nilai K, gunakan nilai yang dah diberi kat atas tu, soalan dia. So 3 sama dengan K per 0.25. Okey, so cari nilai K dia. Okey, ni soalan B So K pertama tu dapat 0.75. Okey, dan soalan B, K dia dapat 1.5. Okey, soalan A dengan B tak ada kaitan sebenarnya, tapi kita guna nilai yang sama sahaja. Okey, dia guna nilai yang sama. Okey, so inilah jawapan dia. Y sama dengan 0.75 per X. Okey, Y sama dengan 1.5 per punca kuasa 2X. Okey, so inilah hubungan. Ni hubungan ataupun ungkapkan ya soalan ni. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey. Okey. Okey, tengok contoh 19. Okey, yang ni dia bagi situasi. Okey, so ada tarikan graviti F berubah secara songsang.
secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara 2 buah objek D. Dia ada kuasa 2 ni. Maksudnya F berubah secara songsang dengan D kuasa 2. Tu. Okey, secara songsang dengan kuasa 2 D. D kuasa 2 lah maksudnya. So, diberi tarikan graviti antara 2 buah objek ialah 15 Newton. So, ini F Dia bagi maklumat kat situ 15. Okey, dan jarak dia 1.2. Okey, so itu yang ni untuk cari nilai K. Okey, kita buat dulu K. Bentuk persamaan. Okey, so kita gantikan 2 ni. 15 K per 1.2 kuasa 2. So cari nilai K. K maksudnya 15 darab 1.2 kuasa 2. Okey, berapa ni K dia? 15 darab 1.2 kuasa 2. 21.6. Okey, so maksudnya kita punya hubungan dia ungkapkan tu F sama dengan 21.6 per D kuasa 2. Okey, tu jawapan dia. Okey, check. Okey. Okey, betul lah. 21.6 per D square. Okey. Okey, yang ini nak cari nilai satu lagi. Okey, so yang ni kena buat dulu hubungan dia. Okey, lepas tu baru boleh cari satu lagi nilai. Okey, saya bagi masa 2 minit cuba buat yang ini. Ingat dia ubahan songsang. Okey, 2 minit, 2 minit. Okey. Siapa dah dapat jawapan boleh type dekat chat. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. 8.75. Okey, Anas dapat lagi. Zack lagi. P sama dengan 8.75. Okey, lagi. 5PN2. Ada tak yang wakil 5PN2? Tirsha. Okey, Tirsha lagi. Okey, kita check Okey, Amar pun dapat. Okey. Okey, dia kata P berubah secara songsang dengan Q. So P berkadaran dengan 1 per Q. Okey, so ingat Okey, so P sama dengan K per Q. Okey, so cari nilai K, masukkan nilai P, masukkan nilai Q. So K akan dapat 14. Okey, so ni maksudnya P sama dengan 14 per Q. Okey, so cari nilai yang lagi satu. So apabila Q sama dengan 1.6, okay, so P akan dapat 8.75. Okay, good job. Okay, semua dapat tadi. So betul lah 8.75. Okay, langkah aktif ni dia buat kadaran sebenarnya Dia buat konsep perkadaran. Okay, sama jugalah. Sama. Dapat 8.75. Okay. So kita pergi, okay ni nantilah soalan kebat ni nanti. Okay, kita pergi kepada, sekejap Sekejap. Mana? Okay, kita tengok latihan buku teks. Okay.
Buku teks. Okay, so homework Okay, nanti awak buat ni latihkan diri 1.1C. Okay, sekejap. Saya buka buku teks lah. Teks dah dapat kan? 1.1C sambung. Okay, ni 1.1C. Okay, nombor 1. Okay, nombor 1 buat CD je lah. Okay. Okay, lepas tu buat nombor 2. Okay, nombor punca kuasa. Okay, nombor 4, 3 tak payahlah. 3 sama je. Okay, nombor 4. Nombor 5, nombor 6. Okay, dan nombor 7. Okay, dapat tak? 1 CD, 2, 4, 5, 6, 7. 8 sekali lah. Okay, 8. Okay. Okay, yang ni soalan kebat nanti dulu. Okay, ubahan songsang. Ubahan songsang, muka surat 1.2B. Okay, muka surat 23. Okay, 1.2B. Okay, nombor B lah. Ni tentukan sama ada Y berubah secara songsang atau tidak. Ha ni, dengan X square. Okay. So, buat yang B. Okay, 2 tak payah. Lukis graf tak payahlah. Okay, nombor 3. 4. Banyaknya. 4. Semualah 5, 6, 7. Okay, boleh? 1.2B, 1B sahaja. Okay, lepas tu nombor 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kita pergi satu soalan lah. Okay, kita pergi satu soalan tadi. 1.1C. Okay, saya buat nombor 3. Hai, baru masuk. Pukul berapa dah ni? Kat pukul 10 dah. Okay, ni latihan 1.1C, nombor 3. Okay, kita buat sesama. Okay, ni ubahan langsung dengan 3 pemboleh ubah. Okay, sebab dia ada Y, dia ada X, dia ada Z. Okay, nampak tak yang saya share tu? Okay, so ni kalau ada highlight, awak highlight kan. Y, X, Z. So, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okay, so soalan A, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X dan Z. Okay, buat kurungan lah macam tu. Okay, sebab dia ada punca kuasa tu. Okay, so Y sama dengan K X Z. Okay, okay, kemudian kita cari K dia. Okay, masukkan nilai ni. 6 K punca kuasa 0.64, Z kita 5. Okay, so tolong cari. Okay, maksudnya 6 bahagi yang ni tadi Okay, so K berapa? 6 bahagi 4. 6/4. Betul tak? 3/2. 1.5. Okay, 3/2 betul? Okay, 1.5. Okay, so K kita dapat 1.5. Okay, so maksudnya kat sini hubungan dia adalah Y 1.5 punca kuasa X Z. Z ni kena buat bracket lah.
Okay, so ni untuk soalan A. Okay, soalan B yang ni kuasa 2Z. Maksudnya Y berubah secara langsung dengan X dan Z kuasa 2. Okay, lepas tu yang lain tu sama je. Cari K, lepas tu buat dia punya hubungan dia. Okay, itu ubahan langsung. Okay, tengok ubahan songsang pula. Tadi 1.1. Soalan ni tak payah buat lagi Penyelesaian masalah nanti. Besok. Okey, ni ubahan songsang. Okay, saya ambil soalan 6 lah. Okey. Ni soalan 6 dalam buku teks. 1.3C tak silap saya tadi. Okey, sebuah syarikat mencetak sejumlah buku setiap hari. Jadual menunjukkan bilangan buah mesin M yang beroperasi dengan masa yang diperlukan T untuk mencetak buku-buku tersebut. Diberi T berubah secara songsang. Ni perkataan dia secara songsang. Dengan M. Okey, soalan A ungkapkan T dalam sebutan M. So yang ini kita mesti cari K lah soalan ni. Okey, mesti cari nilai K dulu. So kita guna, cari kolom yang ada dua-dua nilai. Okey, yang ni. Okay, so soalan dia T berubah secara songsang dengan M. Ingat, si 1 per M So T sama dengan K per M. Okay, step kedua. Okay, so cari nilai K dulu. So 10 sama dengan K per 6. Okay, guna nilai yang ni tadi yang saya bulatkan tu. So K kita berapa? 10 darab 6. 60. Okay, maksudnya kat sini soalan A kita tu T sama dengan 60 per M. Okay. T per 60 per M. Okay, soalan B. Tentukan nilai P dan nilai Q. So kita ambil semula yang hubungan tu, atas tu. Okay. So nilai M kita 8. T kita P So P sama dengan 60 per 8. Okay, ni ambil nilai yang 2 ni. Ni. Tu. 8 ni, 8. M kita. So dapat berapa P? Okay, kirakan. 60 per 8. Berapa? Ada point tu. 7.5. Okay, soalan yang Q. Okay, Q maksudnya 4 sama dengan 60 per Q. Okay, so Q kita naikkan ke atas. Maksudnya 4Q sama dengan 60. So Q kita 60 per 4. Okay, dapat 15. Okay, dapat 15. Okay, so itulah jawapan dia. Okay, so baca ayat betul-betul ubahan songsang ke ubahan langsung. So tadi latihan yang ini semua ubahan songsang lah. Okay, so nombor 6 saya dah buatkan, awak buat soalan yang lain. Okay, so besok kita akan sambung yang soalan penyelesaian masalah. Okay, dengan lagi satu ubahan bergabung. Ubahan bergabung tu senang je, sama je. Dia gabungan antara ubahan songsang dan ubahan langsung. Okay, so ada lagi 10 minit, boleh sambung buat latihan. Okay, kalau ada masalah boleh tanya saya. Okay, jangan keluar dulu, sekejap, sabar. Saya nak screenshot dulu. Okay, sekejap sekejap. Siapa lagi yang belum isi kehadiran? Jangan keluar lagi. Ni link kehadiran. Ada berapa orang ni? 50 orang.
Okey. Sekejap. Saya share semula. Okey, sekejap saya screenshot. Save dulu. Sekejap. Kejap, jangan kacau, jangan keluar dulu. Semua dah isi Sekejap saya check balik. Baru yang isi 48 orang. Ada lagi ni yang belum isi. Ada lagi yang belum isi. Cikgu, Hmm? saya nak tanya. Okey, boleh tanya? Masih sempat tak kalau saya nak register Kangaroo Oh, Math? Kangaroo boleh. Boleh lagi. Oh, Dia okey. postpone lagi. Dia punya pendaftaran dia boleh sehingga 30 April. Okey? Cikgu. Harga dia RM31.50. Siapa yang nak masuk lagi, Kangaroo Map boleh lagi. Okey? Okey, saya dah screenshot. Okey, so boleh sambung buat latihan. Ada apa-apa tak soalan nak ditanya? So hari ni kita masuk 2 lah tadi. Yang pertama tadi ubahan langsung melibatkan 3 variable. Okey, yang kedua kita masuk ubahan songsang. Okey, Kelvin tak ada Okey, yang lain okey tak? Fatin, siapa lagi ni? Libashini okey? Amirul tadi masuk lambat Ai ni kelas mana Ai siapa 5PN2 Nama Ai Ada ke nama Ai? Yusri ke? 5PN2 Siapa Ai ni? Siapa nama sebenar? Yusri ke? Ai? Ai tu Khairil. Jauhnya Ai dengan Khairil. Okey, 49 orang. Ada lagi yang tak isi? Oh, Ai tu panggilan. Oh, jauhnya nama panggilan awak. Khairil. Khairil Ridwan kan nama awak. Asal Ai. Okey, dah isi kehadiran. Fatin okey. Siapa lagi? Firzana ada? Firzana okey? Okey, cikgu. Okey. Okey, so sambung buat latihan. Okey, saya dah screenshot. Okey, terima kasih semua. Kalau ada soalan boleh tanya. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, Terima kasih, baik. cikgu. Okay.